Hello guys, bersama saya lagi dalam Orek Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Kita boleh lihat hari ini dan ramai ya warganet rakyat Malaysia di luar sana. Adakah PAS bermahu untuk berperang dengan istana? Itu antara persoalan yang seringkali keluar daripada komen-komen daripada netizen dan juga warganet. Kenapa mereka menyatakan seperti itu? Kerana kita jelas melihat bahawa pemimpin-pemimpin daripada PAS ini khususnya dengan biadab sekali mengeluarkan kata-kata yang derhaka, memperlekehkan, menghina raja-raja, sultan yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas hari ini adakah mereka ini merasakan mereka begitu kebal, mereka begitu hebat disebabkan mereka berada dalam sebuah parti Islam se-Malaysia. Adakah kerana mereka menganggap mereka hebat, kerana mereka bergelar ustaz, bergelar ulama, atau sebaliknya? Itu persoalannya sahabat-sahabat semua yang menampakkan betapa pemimpin PAS hari ini semakin biadab dengan kelakuan, ungkapan dengan ucapan-ucapan mereka. Jadi hari ini menarik untuk kita dengar bersama sahabat semua satu wacana membicarakan berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama. Ini pada pandangan Datuk lah dengan tingkah laku, dan ini disokong oleh pemimpin-pemimpin yang lain dan saya merasakan rakyat melihat seolah-olah parti ini memang suka nak mendukung orang-orang yang mendahaka ni. Komen Datuk? Ya, apabila dia dikenakan atas Akta Sultan 1948, berlaku banyak perkara yang dibangkitkan sebab terlalu banyak sangat bila dia berada di pentas ni doktor. Manusia ni kadang-kadang bila dia mempunyai kecacatan minda. Bila dia atas pentas ni, dia perasan dia itulah yang paling hebat, dia dikategorikan syok sendiri. Dan dia akan luahkan apa saja. Apa saja terbuku dalam otak dia tu, kalau dia biol-biol lah dia. Jadi ini berlaku kepada Sanusi. Sebab itu bila dia buat statement atau buat ceramah, dia tak fikirkan kemudian apa yang berlaku akan datang. Dia tak fikir. Yang dia fikir ialah untuk menyeronokkan orang di depan seolah-olah yang dia itu pelibur lara. Dan ini berlaku ketika dia didakwa pertuduhan dia kerana dalam Akta Sultan itu perkara dia melawan istana. Dia menghina, memperlekehkan istana. Itu charge dia. Dia serang Datuk Seri Anwar, dia serang Datuk Seri Zahid, dia serang Amir tak cukup inci. Belum lagi. Tapi persoalan yang dia lakukan ialah untuk memperlekehkan. Itu perangai dia. Sebab perangai inilah yang sebenarnya yang mengundang kecelakaan. Dan rakan-rakan dia yang lain mengedakwa bahawa tak boleh buat macam tu. Baca dulu apa dakwaan dia yang dikena ke atas dia. Bukan dengar apa dia cakap. Dia kata kemudian negara Malaysia ni tidak ada kebebasan bersuara. Kepala otak kau. Dan kau serang itulah sultan. Dan kau dalam konteks bila memegang jawatan, bersumpah keramat memegang perlembagaan. Ini adalah salah satu daripada sumpah keramat dilakukan oleh semua wakil rakyat. Mana mungkin kau melapaskan sumpah keramat, betul kau khianat kepada sumpah keramat. Tanggunglah sendiri. Tapi persoalan pada rakyat ni, saya dizalimi, tak boleh bersuara. Engkau serang Datuk Seri Anwar bercakap tentang kes mahkamah, dia cakap berlanggar begini. Kepala otak kau tahu tak itu kau punya persepsi sendirilah. Kau punya otak kau sendiri yang dah rosak tu nak meyakini pada yang lain. Belum lagi Datuk Seri mengenakan sangat ke atas dakwaan dia tu. Fitnah semata-mata. Dan dia tahu tak pendakwa pertama dia kes macam mana? Kes dia katakan rasuah dan perkataan gempak. Yang kedua pula 13 pertuduhan. Semua tu telah dicantas hebat oleh Sri Gopal. Sri Gopal yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terang-terang 13 kapet-kapet terbanglah dengan paman yang salah lah, lift dia yang salah lah. Semua macam tuan rumah tak dipanggil lah. Doktor kata itu bukan air mani inilah, ini air mani dia sendirilah. Mana mungkin 3 hari air mani disimpan, tak ada kentuk, tak ada macam-macam lah cerita ni. Jadi benda tu semua ialah benda yang kaut, yang betul-betul benda yang telah dirancang oleh mereka yang bukan saja lebih teruk daripada syaitan. Manusia ni kalau dia syaitan, dia kalau kita embuh Fatihah pun dia tak lari. Itu kalau syaitan dia lari. Ini lebih teruk daripada syaitan. Jadi orang-orang yang macam ni yang buat celaka ni, macam ni dia.
Cakap ni kutu dengan baik. Bila dia kena ni, dia kaitkan dengan semua. Dia kata Datuk Seri Anwar tak ada kena mengena pun dengan kes Datuk Seri Anwar. Datuk Seri belum lagi bersuara. Betul juga dengan Menteri Besar Selangor. Dia kata tak cukup inci ni. Ini anugerah Allah bagilah. Yang kau dah pelekeh tu pasal apa? Yang kau tu badan kau sedarlah diri. Jadi kita semua ni kena memahami bahawa jangan terheret dengan mereka-mereka yang cuba nak jahanamkan akidah kita. Jangan nak bersekongkol dengan pembawa fitnah. Jangan bersama-sama dengan mereka yang cuba melakukan kezaliman pada diri. Akhirnya besok kamu akan mencari di pada masyarakat siapa yang kamu fitnah tu. Jangan terkongkong atau terlingkup dalam satu kumpulan yang sama taraf dengan si Sanusi ni. Punya bengap, bercakap itu tak pernah fikir akal. Lepas tu pula dia kata, tiba-tiba saya dizalimi 3 pagi saya ditangkap. Polis dah telefon hang berapa kali, tak angkat-angkat. Tutup. Lepas tu pula polis Kedah kata tak ada di Kedah. Dah terbarang tentu. Bila pihak polis telah melakukan siasatan meramalkan apa yang berlaku, mendapat laporan dan maklumat, dia akan angkutnya walaupun 3-4 pagi. Dia tahu dia akan angkut untuk menjamin keselamatan. Dia kata kumpul 200,000 orang. Apa jadah ya? Yang kamu punya buat salahnya lain sebut terheret tu betul apa? Jadi polis bertindak awal. Mengambil tindakan itu berdasarkan kepada atau polis. Kerana meyakini bahawa ini akan berlaku rusuhan. Tidak salah kalau polis ambil tindakan. Siapa pun Datuk Seri Anwar pun dulu kena masuk pecah pintu rumah pun. Melakunya dia pecah kaca rumah. Dia saya pada dekat Damansara, Bukit Damansara tu. Apa tak berlaku? Kita pada itu masa tu. Jadi apa yang kita nak beritahu ialah keadaan itu tidak seteruk dia. Elok je berlenggang jalan. Nak kata kezaliman polis. Dulu lagi teruk. Jadi kalau kita tengok orang yang serang dia tu 4 orang tu. Pukul 3 pagi juga kau dia. Angkatnya polis. Ada orang bising. Ada orang bunyi. Ini dah Sanusi dizalimi. Pelhangguk dizalimi. Yang dia tu yang zalim diri dia. Dan dia sendiri yang meletakkan diri supaya berbuat begitu. Lagi teruk, lagi bagus. Pasal apa? Pasal orang yang derhaka kepada Kabaduli Tuanku ni mesti dihukum. Jangan kita biarkan. Besok ni doktor, macam-macam terbit nanti. Ya lu, kau ni bangsa ni buat macam ni. Apakah berlaku? Kalau ini diberikan pengampunan, kalau ini diberikan ruang, apakah berlaku negara ni? Hancur. Jadi sebelum dia hancur, kita pastikan nyaman hancur tu kita lunakkan dia. Kita bukan saja lunak, kita goreng dia betul-betul supaya dia menjadi kering tak tu arah, akhirnya ditanam juga. Itu yang penting dalam proses kita nak memberikan kesan baik kepada rakyat. Dan rakyat ni pun saya nak serahkan kepada rakyat di luar sana. Tolong-tolonglah. Jangan dia terima bulat-bulat. Ini saya tengok dalam WhatsApp guru ni macam-macam. Ada yang kata Sanusi dizalimi, dah pemimpin kita, kepala otak kau dizalimi. Apa yang zalim? Cuba ceritakan apa yang zalim. Dia sendiri yang mengundang, dia sendiri lah tanggung. Tengeng sangat. Jadi itu pun nak backup lagi. Pakai otak lah, jangan jadi kecederaan minda. Terima kasih, Dr. Baik, yang menarik je Datuk bukan setakat dia perangai dia memang macam tu, tapi dia pun mengatakan bahawa PC kenyataan yang dibuat oleh IGP itu bohong. Dia kata dia boleh bekerjasama dengan polis, dia tak ada masalah, dia dah ada komunikasi dengan pegawai polis, tapi cuma dia tidak mahu ditangkap. Boleh ke kita yang nak di-charge, kita kata tolong jangan tangkap saya tak nak ditangkap, boleh ke? Sanusi ni doktor, kalau dia bercakap 10, 30 juga saya. Kalau tak menipu ni bukan Sanusi. Sepanjangnya saya tengok dia punya, saya tak pernah berdepan dengan dia pun. Tak berdepan, menyampah berdepan dengan dia pun. Tapi bila saya tengok daripada rentak wajah dia tu, kuat penipu. Kalau dia kata IGP ni menipu, cas IGP menipu. Boleh buat laporan polis kata IGP menipu. Boleh tak boleh? Saya cabar dia. Besok, ni Sanusi dengar sini. Besok kau pergi buat laporan polis, kau kata IGP menipu. Yang menipunya IGP kan kau. Engkau yang menipu supaya nak meraih sepati. Apa punya sial lah. Tapi apa pun kita percaya bahawa kita yakin IGP telah melakukan tugas yang terbaik dan menjaga keselamatan negara, memastikan tidak ada kerosakan yang dibuat oleh orang yang kecederaan minda. Terima kasih. Saya sikit. Okeylah ya, kita tengok itulah realiti kan. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang kita terbaik sahabat semua, itu dia satu kenyataan yang padu ya daripada Abdullah Sani, Datuk Abdullah Sani ini ya, mantan ahli parlimen juga ya, memberi pandangan beliau bagaimana mengatakan bahawa Sanusi ini sudah mentalnya sudah rosak kepalanya. Apa yang dikatakannya itu semua
ya dia anggap benar, tapi sebenarnya itu hanya kepala dia sendiri seperti itu. Menghasut orang lain untuk percaya, menghasut kononnya kerajaan hari ini zalim, sedangkan sahabat semua, siapa yang melakukan semua itu? Ya, siapa yang menyebabkan perkara ini terjadi? Dirinya sendiri. Ya, dengan membuat satu ungkapan yang memperlekehkan sultan, memperlekehkan yang di Pertuan Agung. Akhirnya apabila didakwa, ditangkap, ya dia pula mengatakan kerajaan ini zalim. Sedangkan tindakannya yang menyebabkan beliau ditangkap, didakwa dan sebagainya. Penyokongnya pula mengatakan dia adalah pahlawan. Tapi pahlawan ini melarikan diri daripada polis. Ya, apabila polis cari dia, telepon dia, panggilan telepon tidak dijawab. Karena apa? Karena Sanusi katakan dia tidak mau masuk penjara. Boleh pula. Ya, sedangkan satu ketika dahulu apabila seorang paci menghina Sanusi ini, lalu dibuat laporan polis dan paci itu ditangkap pada sekitar jam 3 pagi juga. Ini kan pula menghina sultan, ini kan pula menghina istana yang di Pertuan Agung. Jadi ini adalah satu kesalahan yang besar berbanding dengan paci itu, sahabat-sahabat semua. Tapi bila mana polis mau melakukan tanggung jawab mereka untuk membawa Sanusi ke balai untuk ditangkap, Sanusi pula mengelakkan diri. Ya, sebelum ini beliau berkata beliau tidak tahu apa-apa tentang pendakwaan itu dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah satu penipuan. Ya, apabila satu kali lagi katanya dia tidak tahu menahu bahwa polis sedang mencari dia. Sedangkan polis sudah beberapa kali menelepon tapi direject dan sebagainya. Dan apabila press conference baru-baru ini Sanusi mengatakan beliau tidak mahu polis untuk menahan dia masuk ke lokap dan sebagainya. Ada pula individu seperti ini yang boleh membuat undang-undang sendiri. Adakah ini yang ada dalam kepala pemimpin-pemimpin pasar ini? Mereka berpikir bahwa undang-undang itu berada di tapak kaki mereka. Mereka yang berkuasa karena mereka ulama, karena mereka parti Islam dan sebagainya. Adakah mungkin itu yang mereka pikirkan, sahabat semua? Karena itulah mereka bersikap biadab, mereka bersikap kurang ajar terhadap institusi diraja dan juga setiap ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan sepertinya mereka tidak punya otak, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya, bagaimana pula dengan Anda? Ya, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walaun-Walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar. Ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Selat Melaka. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel, dan kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.